Buletin Didik 3 Januari bersama saya Zaidi Zubair. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siang tadi bermulanya sesi persekolahan penggal ketiga 2022 turun meninjau keletah di hari pertama ialah Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq yang berkesempatan mengadakan lawatan ke dua buah sekolah, Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Kebun Shah Alam. Fadlina memaklumkan beliau memahami kekhawatiran ibu bapa susulan penularan varian baharu COVID-19 seperti mana diumumkan Kementerian Kesihatan KKM semalam. Namun tegasnya sebarang keputusan berkaitan prosedur operasi standard SOP termasuk penutupan sekolah adalah bergantung kepada nasihat KKM. Setakat ini katanya, KKM belum mengeluarkan sebarang perkeliling untuk pihaknya melakukan sebarang tindakan. Itu antara concern kita juga, tetapi untuk setakat ini kita akan bersama dengan KKM dan akan menurut sahaja apa yang akan dinasihatkan oleh KKM. Jadi kita bergantunglah kepada nasihat daripada KKM dari semasa ke semasa. Beliau mengulas berhubung SOP pencegahan COVID-19 di sekolah susulan penemuan dua varian baharu iaitu BA52 dan BF7 dari China. Sementara itu, KPM sedang meneliti keperluan serta kewajaran untuk menambah kelas prasekolah dan tadika kerajaan di kawasan bandar. Jelas Fadlina, pihaknya bersama Ketua Setiausaha dan Ketua Pengarah Pendidikan, kementerian itu sudah berbincang mengenai perkara ini. Ketika ini kita sedang melihat keutamaan kita untuk menambah prasekolah ini. Saya juga dah bincang dengan Datuk KSU dan juga Datuk KPPM bahawa ada keperluan ketika ini untuk kita melihat menambah dan juga dasar-dasar yang terkait rapat dengan prasekolah ini dipercepatkan. Sebelum ini terdapat laporan mengenai jumlah pusat pendidikan awal kanak-kanak yang disediakan kerajaan belum mencukupi untuk menampung permintaan tinggi terhadap perkhidmatan tersebut di dalam negara. Sungguh pun berada hampir di sempadan Malaysia, Thailand, Sekolah Kebangsaan Padang Besar Utara di Padang Besar Perlis memiliki keunikannya tersendiri. Murid-murid sekolah itu terdiri daripada pelbagai etnik seperti orang asli dan etnik Kadazan Dusun, selain beberapa lagi dari negara jiran Thailand. SK Padang Besar Utara terletak cuma 1 kilometer dari sempadan negara. Perbezaan bahasa pertuturan dan sempadan budaya tidak menjadi penghalang kepada muridnya menuntut ilmu di sekolah ini. Mereka masih berkongsi satu bahasa iaitu bahasa Melayu yang menjadi perantara dalam pembelajaran, memupuk persahabatan dan semangat perpaduan. Misalnya, 4 beradik warga Thailand ini, walaupun di rumah mereka bertutur dalam bahasa Thai, ibu mereka yang berasal dari Malaysia tetap mahu mereka menguasai bahasa Melayu serta mahir dalam penulisannya. Sebab mak nak bagi adik pandai bahasa Melayu. Sekarang dia pandai dah? Dah. Adik boleh membaca balik? Membaca boleh sikit-sikit. Menulis? Boleh. Nur Sarida adalah murid tahun 4, manakala 3 adiknya, Muhammad Sharif, berada di tahun 1 serta kembar Muhammad Adif dan Muhammad Firdaus tahun 2. Selain itu, seorang murid orang asli, Syakirul Aizam Long Jamal berkata, dia bersekolah di sini kerana mengikut keluarganya yang juga kaki tangan kerajaan bertugas di daerah itu. Pandai? Dekat rumah cakap bahasa mana? Asli. Datang sekolah? Melayu. Jadi adik boleh 2 bahasa? Susah tak bahasa Melayu? Senang. Adik dah pandai baca, pandai menulis? Baca tak pandai, menulis pandai. Tapi boleh baca sikit-sikit dah. Tapi darjah berapa? 1. Ujarnya, dia akan merujuk kawan sekelas dan guru ketika tidak memahami sesuatu perkara atau kerja sekolah yang diberikan. Guru besar Safwandi Sabri berkata, terdapat lebih 300 murid di sekolah ini dengan majoritinya berbangsa Melayu selain beberapa orang murid India dan Siam tempatan. Walaupun terdapat kepelbagaian etnik dan murid antarabangsa, kumpulan guru tidak mempunyai masalah dalam menyampaikan pembelajaran. Di masa hadapan, pihaknya merancang menonjolkan kepelbagaian etnik itu pada hari kokurikulum sekolah. Kita ada dalam rangka untuk hari kokurikulum untuk mengetengahkan kepelbagaian etnik sekolah. Jadi perancangan masa hadapan ada apa-apa lagi tak yang cikgu nak? Kita ada banyak perancangan daripada segi high level muridnya, daripada co-curriculum dan juga PDP untuk meningkat dan juga
sederak bersama sekolah-sekolah yang hebat-hebat. Kita cuba. Hari pertama pembukaan penggal terakhir sekolah menyaksikan kehadiran murid di sekolah itu mencecah 90%. Kebanyakannya datang seawal jam 7 pagi. KPM sudah mengadakan perjumpaan bersama ibu bapa dua pemain bola tampar perempuan bawah 14 tahun Melaka yang ditampar jurulatih. Pertemuan bertujuan untuk mendapatkan maklum balas ibu bapa pelajar berkenaan. Concern kita sangat besar tentang isu itu. Keutamaan kita adalah keselamatan dan juga kebajikan kanak-kanak tersebut. Kita dah jumpa ibu bapa, kita dah jumpa maknanya dan dapatkan semua feedback, dan kita tidak kompromi soal keganasan dan juga soal yang terkait rapat dengan yang kita panggil sebagai isu-isu yang melibatkan keganasan terhadap pelajar kita. Tambahnya, maklum balas yang diterima daripada ibu bapa serta pemegang taruh yang lain akan dilihat secara keseluruhan dan siasatan akan diteruskan khususnya yang berkait rapat dengan integriti dan tata tertib. Dalam pada itu, KPM menerusi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka juga sudah melaksanakan sesi kaunseling terhadap dua remaja tersebut selain berjumpa ibu bapa mereka. Sementara itu, bapa seorang daripada atlet berkenaan telah memaafkan jurulatih yang menampar anaknya. Dia beranggapan tindakan jurulatih itu tidak keterlaluan dan mahu semua pihak menghentikan kecaman terhadap guru terbabit. Abdul Halim Bakar berkata, jurulatih berkenaan banyak jasa mengilap bakat sukan anak-anaknya, termasuk seorang lagi di tingkatan 4. Dia yakin tindakan guru itu tidak meninggalkan kesan psikologi, sebaliknya terus menaikkan semangat anaknya. Kalau boleh, saya nak jabatan-jabatan kementerian jangan kecam cikgu tu teruk sangatlah. Kalau itu yang saya nak. Memang saya nak tolong cikgu tu, dan kalau boleh cikgu tu jadi balik semula jurulatih kepada anak-anak saya. Abdul Halim dan isterinya Hartin Wagimun ditemui di kediaman mereka di Kampung Melekek Alur Gajah. Keluarganya mengenali jurulatih itu sejak lebih 5 tahun lalu dan percaya tindakan menampar itu bukanlah dengan niat mencederakan. Justru, dia mahu siasatan terhadap guru itu dilakukan dengan adil dan memberikan peluang kedua kepadanya. Bersua kembali, seramai 6 guru ganti sudah ditempatkan di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Mancung. 25 guru kaunseling juga membantu membimbing 4 kelas membabitkan murid yang kehilangan guru mereka. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying, perkara itu bagi memastikan sesi pembelajaran dapat diteruskan seperti biasa. Setakat ini kami ada hubungan rapat dengan ketua sekolah, guru besar yang juga baru saja report to work. Jadi apa-apa keperluan dari segi bimbingan, dari segi kewangan, guru besar kita akan berikan semungkin bantuan yang kita boleh. Jadi Puan Chong akan terus menghubungi kami jika memerlukan sebarang bantuan. Beliau ditemui selepas melakukan tinjauan serta meluangkan masa kira-kira sejam untuk bertanya khabar dengan pengurusan serta guru sekolah terbabit. 11 warga sekolah itu terkorban dalam kejadian tanah runtuh di tapak perkemahan Fathers Organic Farm. Ia membabitkan 6 guru, 3 murid dan baki 2 mangsa ialah pengusaha dan pekerja kantin sekolah. Dalam pada itu, SJKC Mancung menerima sumbangan hampir RM800,000. Ia hasil kutipan orang ramai yang prihatin dengan nasib yang menimpa warga sekolah berkenaan. Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Yu Chin Ong berkata, dana itu akan digunakan untuk kegunaan sekolah. Kepada semua yang membantu dan memberi sokongan dan juga dalam yang lepaslah. Okay, dan juga tim penyelamat
di sana juga kita perlu hormat kepada mereka lah, seliuk kepada mereka, terutamanya K9, sekumpulan yang anjing K9 itu. Okay, kita perlu tidak akan tertinggal sesiapa pun lah. So yang tertinggal tu, saya juga mohon maaf lah. Okay. Tambahnya, beliau dan warga sekolah itu perlu menguatkan semangat untuk menerima takdir dan fokus terhadap peperiksaan yang bakal dihadapi murid tidak lama lagi. Institut Latihan Perindustrian ILP Kuala Terengganu tampil membantu mangsa banjir dengan melakukan baik pulih peralatan elektrik yang ditenggelami air secara percuma. Program tersebut membabitkan 70 penuntut dan 20 tenaga pengajar. Pengarah ILP Kuala Terengganu, Kamaluddin Tomiran berkata, pihaknya terpanggil untuk membantu meringankan beban lebih 1,000 kediaman mangsa banjir di Taman Desa Tanjung Damai, Gong Badak di Kuala Nerus. ILP akan cuba menyiapkan barangan elektrik dengan kadar segera. Kerosakan yang berlaku antaranya membabitkan barangan seperti kipas, mesin basuh, peti sejuk, televisyen dan ketuhar. Dan sehingga kini dah lebih daripada 150 peralatan yang telah pun sampai untuk kita perbetul. Dan sebahagian besar pun kita telah repair, dan ada sebahagian juga yang telah pun diambil semula oleh tuan punya peralatan tersebut, dan kita cubalah sehingga petang ini untuk kita cuba perbaiki mana-mana kerosakan yang boleh kita repair. Ada keserangan seperti kerosakan push button, kerosakan alat-alat yang ada di kedai kerana barang-barang yang dihantar oleh mereka tu kebanyakannya barang-barang yang lama yang tiada dah spare partnya di kedai. Penduduk terlibat berterima kasih kepada ILP Kuala Terengganu yang tampil membantu. Jika program ini tidak diadakan, mereka mengakui mungkin perlu mengeluarkan modal lebih besar dengan menghantar barang rosak ke kedai atau membeli yang baru. Alhamdulillah, ramai sahabat-sahabat yang tak sempat nak baiki dengan teknisyen luar, kita baiki dengan anak-anak ILP hari ini, percuma hari ini. Yang saya 3 lah, mesin basuh, peti sejuk dengan TV, kena air. Tapi saya tak buka lagi, saya mari hantar sini lah. Banjir baru-baru ini yang menenggelamkan keseluruhan taman perumahan terbabit menyebabkan kesemua penduduk terpaksa berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS berhampiran. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan 2 varian utama COVID-19 yang menular di China ketika ini bukanlah baru dikesan di Malaysia. Sebaliknya, varian BA52 telah dikesan sejak 16 Mac tahun lalu. Manakala kes pertama varian BF7 pula dilaporkan 21 Ogos lalu. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata kemuncak penularan varian BA52 adalah sekitar September hingga Oktober lalu. Ia banyak ditemui di negara seperti Afrika Selatan, England, China dan Amerika Syarikat. Sehingga 31 Disember lalu, 4,152 kes COVID-19 di negara ini dijangkiti BA52. Bagaimanapun, prevalent varian berkenaan didapati semakin menurun di seluruh dunia ketika ini. Manakala bagi varian BF7 pula, kemuncak penularannya adalah Oktober lalu dan banyak ditemui di Belgium, England, Denmark dan China. Setakat 31 Disember lalu, 3 kes dikesan dijangkiti varian itu dengan kes pertama adalah jangkitan tempatan. Kes kedua pula dilaporkan pada 6 September iaitu kes import dari Turki. Manakala kes ketiga juga jangkitan tempatan dikesan 7 Oktober lalu. Semalam, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata, 2 varian COVID-19 subsusur galur dari jenis Omicron BA5 itu merangkumi lebih kurang 80% daripada varian yang menular di China ketika ini.
Varian berkenaan dipercayai boleh menyebabkan jangkitan semula atau mempunyai kadar jangkitan yang lebih tinggi disebabkan oleh bilangan kes yang tinggi di republik tersebut. Bagaimanapun, belum ada data yang dapat mengaitkan peningkatan bilangan kes, kemudaratan atau kematian dengan kedua-dua varian itu. Angkasawan di stesen angkasa lepas Tiangong milik China sememangnya bertuah kerana dapat menjadi saksi terawal kepada permulaan hari pertama tahun baharu. Kru Shenzhou 15 yang berada di stesen angkasa sejak November lalu meraihkan terbitnya matahari pada 1 Januari 2023. Pada hari tersebut, tugas utama mereka adalah menyelesaikan kerja-kerja penyelenggaraan. Mereka juga perlu melakukan rutin senaman untuk kekal sihat. Difahamkan pasukan angkasawan ini turut menerima hadiah untuk sama-sama menikmati kegembiraan menyambut tahun baru meskipun berada di ruang angkasa. Turut dilihat beberapa benih tumbuhan yang mula bercambah simbolik kepada permulaan kehidupan. Artifak ini dikenali sebagai patung Avalokitesvara. Patung ini berukuran dengan ketinggian 93 cm, lebarnya 51 cm dan ianya seberat 63 kg. Patung Avalokitesvara ini ditemui di sebuah lombong biji timah milik Anglo-Oriental Bido, Perak pada tahun 1936. Ia diperbuat daripada gangsa dan mempunyai 8 tangan, namun satu daripadanya telah patah. Mengikut pentarihan, patung ini dianggarkan wujud antara kurun ke-7 hingga ke-12 Masihi pada zaman peradaban Hindu-Buddha. Artifak ini turut diwatakan sebagai objek warisan ketara kebangsaan pada tahun 2009 di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005. Laporan sukan, juara bertahan Thailand berjaya mengesahkan tempat ke separuh akhir Piala AFF 2022 selaku juara kumpulan A apabila melewaskan Kemboja 3-1 semalam. Turut layak Indonesia yang menamatkan aksi dalam kumpulan sama selaku naib juara menundukkan Filipina 2-1. Beraksi di Stadium Thammasat Pathum Thani, Thailand tidak diberi laluan mudah ketika turun menentang Kemboja yang turut mengintai peluang ke separuh akhir. Thailand jelas sukar menembusi gawang lawan di awal permainan, namun selepas beberapa kali mengasak, tuan rumah akhirnya ceria apabila dihadiahkan sepakan penalti pada minit ke-44. Peluang itu tidak disia-siakan penyerang berpengalaman Thailand, Terasi Dangda, untuk kedudukan 1-0. Bersambung babak kedua, Thailand hanya memerlukan 5 minit untuk menggandakan jaringan menerusi Sumanya Purisai. Minit ke-68, mereka cemas seketika apabila Kemboja merapatkan jurang gol melalui Siang Chantia. Ketika Kemboja sekali-sekala mengasak melalui serangan balas selepas itu, Terasi kembali meletakkan Thailand pada kedudukan selesa apabila menjarikan gol ketiga di penghujung permainan, sekaligus muncul penjaring terbanyak setakat ini dengan 5 gol. Kejayaan itu menyaksikan Thailand layak ke separuh akhir buat kali ke-6 berturut-turut sejak kempen 2012. Indonesia turut mara ke separuh akhir selepas menundukkan Filipina 2-1 di Stadium Memorial Rizal, Manila. Finalis 2020 itu berjaya menyingkap gol pembukaan pada minit ke-20 menerusi tandukan Dendi Sulistiawan yang memanfaatkan balingan jauh Pratama Arhan. Minit ke-42, giliran pemain muda Indonesia berusia 18 tahun, Marcelino Ferdinand, menjadikan kedudukan 2-0 selepas menerima hantaran 1-2 Sadi Ramdhani. Kekal 2-0 sehingga tamat separuh masa, Filipina yang sudah pun tersingkir pada kempen kali ini berjaya merapatkan jurang gol melalui tandukan Sebastian Rasmussen minit ke-82. Tiada lagi gol menyusul. Indonesia layak ke separuh akhir selaku naib juara kumpulan A. Sekalipun berkongsi 10 mata, Thailand muncul juara kumpulan berdasarkan kelebihan jaringan. Peluang masih belum tertutup buat tim Hak pada kejuaraan dunia Mobile Legends Bang Bang MLBB M4 walaupun dikejutkan dengan kekalahan pada aksi sulung pasukan dalam kumpulan D. Mereka terpaksa akur tewas kepada pasukan dari Brazil RRQ Akira, namun masih berpeluang untuk bangkit menerusi baki 2 perlawanan. Membawa status selaku juara MPL Malaysia musim ke-10 kelibat tim Hak memang dinanti pada kejuaraan dunia MLBB M4 ini.
mendominasi peta Land of Dawn di awal permainan. Beberapa kesilapan kecil yang berlaku menyaksikan tim Hawk terlepas untuk mendapatkan kills. Sebaliknya, kebangkitan berjaya dilakukan RRQ Akira yang memanfaat peluang yang diberikan. Kesilapan yang dilakukan tim Hawk ketika melancarkan serangan memakan diri apabila satu demi satu hero mereka ditumbangkan oleh pemain-pemain Akira. Triple kills oleh Gusta Lagusta atau Gustavo da Costa yang menggunakan Hero Cloud menyaksikan pasukan Akira berjaya membuat wipe out dan ia memudahkan mereka memusnahkan turret sebelum akhirnya menghancurkan Crystal Team Hawk menamatkan pertarungan yang berlangsung selama 15 minit. Kekalahan dialami Team Hawk bukan bermakna cabaran sudah berakhir. Sebaliknya, usaha keras perlu dilakukan pada baki dua perlawanan seterusnya esok berdepan S11 Gaming dan The Valley. Ia bagi mendapatkan slot untuk bermain di upper bracket pada peringkat seterusnya nanti. Bintang sensasi bola sepak Cristiano Ronaldo tiba di Riyadh semalam selepas disahkan menyertai kelab Arab Saudi Al Nassr. Beliau dijangka diperkenalkan secara rasmi sebagai pemain kelab itu dalam satu sidang media hari ini selepas menjalani pemeriksaan kesihatan. Ronaldo, 37 tahun, meninggalkan kelab lamanya Manchester United bulan lepas. Beberapa hari lalu, Al Nassr mengeluarkan kenyataan mengesahkan pemenang Ballon d'Or 5 kali itu akan menyertai kelab tersebut. Kontrak 2 tahun setengah ditandangani Ronaldo dikabarkan bernilai lebih 200 juta euro atau kira-kira 928 juta ringgit, menjadikannya pemain bola sepak dengan bayaran tertinggi di dunia. Orang ramai datang dari seluruh Brazil memenuhi bandar pelabuhan di Santos bagi memberi penghormatan terakhir buat legenda bola sepak dunia Pelé. Jasad Pelé ditempatkan di gelanggang rasmi Santos FC, kelab yang pernah dihuni mendiang dalam sebahagian besar kariernya. Barisan sepanjang 2 km kelihatan di luar stadium Villa Belmiro. Sebahagian besar yang hadir memakai jersey hitam dan putih Santos yang dijadikan popular seluruh dunia oleh Pelé. Dilabelkan sebagai pemain bola sepak terhebat dunia sepanjang zaman, Pelé membuat penampilan pertama secara profesional di Santos pada 1956 ketika berusia 15 tahun. Beliau menjaringkan 643 gol daripada lebih 650 perlawanan sepanjang 18 tahun bersama kelab itu. Selebihnya dijaringkan bersama pasukan kebangsaan Brazil selain memenangi 3 Piala Dunia. Pelé seterusnya beraksi bersama New York Cosmos selama 2 tahun sebelum bersara pada 1977. Beliau meninggal dunia pada usia 82 tahun Khamis lalu akibat kegagalan pelbagai organ selepas sekian lama bertarung dengan kanser. Paparan pelbagai persembahan dan festival di seluruh China sempena meraihkan kehadiran Tahun Baru mengakhiri Buletin Didik. Saya Zaiti Zubir, salam hormat dan kita jumpa lagi.